سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفيه بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حسر وآل سادة غر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتدي لازم العطاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت المعروف بالجود مكرم ضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب العظم سر المجيب حشا يا خيب من لاذ برسول الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. داوي قلبي وامنه سر القرب واجلب قربي والهكني بأهل الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صاحب الحضراء أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. أنت الحبيب بذكر قلبي يطيب هشا يا
من لاذ برسول الله. الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. صلوا معنا يا إخوان على الأدنان، بالأمن دائما مع أهل الله. الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil khairil asma'. Bismillahirabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi ida. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran da'iman mithla ma hamidta bihi nafsak wa adhafa ma tastawjibuhu min jami'i khalqik. Hamdan khalidan ma'a qulubik, hamdan la muntaha lahu duna ilmik. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik, wa min ilmina ila ilmik, wa min iradatina ila iradatik. Fa'a'udhu bika Allahumma an aqula zura aw aghsha fujura aw aqula bika marhura. Allahumma salli wa sallim على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش وعلى الملائكة أجمعين وعلى الأولياء والصالحين وعلى جميع عبادك المؤمنين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين. أما بعد. Allahumma inna uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin wa lamhatin wa taqaddima biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan kitab Risalah Tauhid bahagian sifat 20. Saya di kitab Jawi ini halaman 43. Yang ini halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adalah sifat 20 yang wajib bagi Tuhan itu terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama sifat nafsiyah, maka dinamakan juga sifat thubutiyah, yakni yang ditetapkan sahaja, tidak termasuk di dalam golongan ada dan golongan tiada. Yang kedua sifat salbiyah,
maka dinamakan juga sifat adamiyah yang terbangsa kepada tiada. Yang mustahil itu semua sabiah. Yang ketiga sifat ma'ani, maka dinamakan juga sifat wujudiyah. Ada panggil yang masyhur ni panggil sifat ma'ani, juga dipanggil nama lainnya sifat wujudiyah, yang terbangsa kepada ada. Yang keempat sifat ma'nawiyah, maka dinamakan juga sifat haliyah, yang terbangsa kepada keadaan, sama seperti yang pertama tadi. Itu secara ringkas 4 kategori sifat. Bahagian sifat 20 ini bagi kepada 4 bahagian. Kita tengok yang bahagian yang pertama. Sifat nafsiyah. Adalah makna sifat nafsiyah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada zat, iaitu sifat wujud Allah Ta'ala, tiada menunjuk kepada makna yang lain lebih daripada berdirinya pada zat. Maka wujud itulah yang dikatakan nafsiyah bagi zat Allah Ta'ala, yakni sifat yang tetap bagi zat selagi ada zat, dengan tiada suatu kerana pun. Maka sebab wujud itu dinamakan sifat nafsiyah, kerana sebenar-benar wujud itu menunjuk kepada diri zat sahaja, tiada lain, dan tiada boleh dipisahkan sifat wujud itu daripada zat bagaimana sifat-sifat yang lain. Maka hakikatnya sifat nafsiyah itu iaitu hal yang wajib bagi zat selagi ada zat, tidak dikeranakan dengan suatu kerana pun. Ia maujud pada zihin, yakni pada pemikiran, tetapi tiada wujud pada kharij, yakni luar fikiran. Itu sifat nafsiyah. Kita pergi kepada sifat salbiyah. Adalah makna sifat salbiyah itu ialah sifat yang dibangsakan kepada menafikan atau menidakkan. Maka sifatnya 5, yakni qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Maka sebab dinamakan sifat salbiyah kerana dengan 5 sifat itulah yang menolak dan menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya dan segala sifat kekurangan atasnya. Seperti di bawah ini kenyataannya. Itu semua ta'rif ya, kenaan dengan sifat salbiyah. Mustahil tidak ada, mustahil lemah, mustahil semua yang berkaitan sebut pasal mustahil itu salbiyah, lawan kepada sifat nafsiyah. Yang pertama qidam, menafikan Tuhan ada permulaan. Yang kedua baqa, menafikan Tuhan ada kesudahan. Yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadith, menafikan bersamaan dengan segala yang baru. Baru dicipta tu, kalau dicipta tu semuanya baru. Apa maksud baru? Sebelum ni tiada. Bila sebut pun ada, maka jadilah dia benda baru. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kun itu ya, berdasarkan sifat harus bagi Allah. Allah harus menjadikan dan Allah harus tidak menjadikan. Sebab apa? Sebab tidak ada siapa yang perintah Allah suruh buat. Kalau kita katakan Allah tak ada sifat harus, ada sifat wajib saja. Allah wajib jadikan alam.
maka sudah tentu ada yang memberi, ada yang menyuruh Allah. Wajib, kan wajib itu suruhan. Wajib itu datang perintah. Jadi sebab itulah ada satu sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala, sama ada Allah, harus Allah menjadikan dan harus Allah taala tidak menjadikan. Karena tidak ada siapa pun yang memberikan perintah kepada Allah. Yang keempat, qiyamu ta'ala binafsi, menafikan berhajat kepada yang lain. Dan yang kelima, wahdaniyah, menafikan berbilang-bilang. Mudah saja ya. Maka hakikat sifat salbiah itu iaitu ibarat daripada menolakkan dan menafikan perkara yang tiada layak atas Allah Ta'ala. Sifat-sifat itu tiada maujud pada kharij. Pada kharij benar, pada zahirnya. Dan tiada maujud tiada maujud pada zihin. Dan tak boleh diterima akal lah. Tak boleh masuk akal. Dari itu dinamakan dia sifat adamiyah, sifat yang menunjukkan kepada adam, iaitu tiada, ketiadaan. Adamiyah itu ketiadaan. Tetapi tidak dihukumkan nafsi, kerana antara nafi dan adam ada berbeza. Iaitu tiap-tiap nafi dihukumkan adam. Baik. Yang pertama, maka tidak tiap-tiap adam itu dihukumkan nafi. Tidak semestinya benda yang tidak ada itu dinafikan. Seperti sifat salbiah, maka ia adam tetapi tiada nafi, tak boleh nafi. Sifat salbiah tak wujud, tapi tak boleh kita nafikan. Sebab dia mesti lawan kepada sifat wujud, sifat wajib. Ada, salbiahnya tiada. Walaupun sifat tiada itu memang tidak ada, tetapi sebutan berkenaan dengan tiada tak boleh kita nafikan yang Allah Ta'ala itu ada sifat salbiah. Dia ada, mesti lawan dengan tiada. Jadi ini untuk bagi akal yang sejahtera, ya, maka akan berlaku ta'akul begitu, ya. Ada lawan kepada setiap perkataan, ya. Lawan kepada setiap sifat itu tadi. Baik, mudah ya. Maka nyatalah adam itu am dan nafi itu khas. Dikategorikan juga sebagai adam itu, ya, adalah umum dan nafi itu adalah khusus. Jadi itu berkenaan dengan sifat salbiah. Akan datang kalau kita naik lagi satu peringkat, kitab Jawharah ataupun kitab Ummul Barahin, itu akan bahaskan secara lebih dalam dan lebih halus. Ya. Adam itu tiada. Ain dal mim itu Adam itu tiada. Ini kan disambung dengan nama Nabi Adam. Tak sama. Nabi Nabi alif. Dia guna hamzah. Hamzah dal mim. Jadi hamzah itu kan alif kan? Adam tu hamzah dal mim. Bukan alif tu. Kalau alif sebelum dia mesti ada huruf. Contohnya ma'ani, ain, ada alif. Ana contohnya, nun sambung dengan alif, itu alif. A tu hamzah, nun, kemudian yang sambung lepas nun itu alif. Jadi kita beza alif dengan hamzah. Biasanya kalau di awal kalimah, itu tak dipanggil alif.
batil hamzah. Ada hamzah wasal, hamzah hamzah yang tak wasal, ya. Jadi ini ain dan min, adam. Jadi kalau Adam itu kata nama khas, Nabi duduk pada Nabi manusia, Nabi Adam alaihissalam. Kalau Adam ini adalah kata sifat, kata nama sifat. Dia ada sifat itu. Kalau adamiyah itu mana ketiadaan. Jadi itu juga maksud salbiyah. Di zaman dulu Allah ngaji sifat 20, dia tengok ada salbiyah lagi, nama ada salbiyah. Ya. Padahal makna dia tu tak sesuai dijadikan nama, sebab dia adalah menunjukkan sifat, ya. Dia tak sesuai dijadikan nama sebenarnya salbiyah ni. Apa ya? Nama nenek saya pun salbiyah, moyang saya pun salbiyah. Itu menunjukkan orang zaman dulu dengan sifat itu. Macam mana dia boleh dapat perkataan salbiyah tu? Kalau tidak ada dalam kitab, hanya kitab ini tidak ada. Kitab fiqh tak ada, tasawuf tak ada, kitab lain tak ada. Kitab ilmu kalam ni ada perkataan salbiyah. Baik. Kemudian sifat ma'ani. Adalah kalimah ma'ani itu pecahan daripada kalimah makna. Pecahan daripada kalimah makna. Artinya di dalam bahasa Melayu, erti atau tujuan. Erti atau tujuan. Seperti mendengar ialah makna atau tujuan yang terbit daripada telinga. Maka dikatakan Tuhan itu bersifat makna. Makna jua, iaitu sifat mendengar dengan tiada sifat telinga. Kerana ia mendengar tiada telinga, tak perlu kepada alat. Maka jadilah tujuan sifat ma'ani itu ialah sifat yang ada lagi sabit berdiri. Sabit daripada zat Allah, mesti ada pada zat, melekat pada zat Allah, sifat. Maka apabila kita kata kuasa, menghendaki, mengetahui, mendengar, melihat, hidup, berkata-kata, maka perkataan ini menunjukkan ada sifat-sifat bersendirian berdiri pada zat Allah Ta'ala. Itu sifat bersendirian yang berdiri pada zat Allah. Ada pun sifat ma'ani itu 7, iaitu qudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Ingat bahagian dia. Maka sebab dinamakan dia sifat ma'ani, kerana sifat itu menunjuk kepada makna-makna wujud, makna wujudiyah, makna kewujudan yang sabit bagi Allah, yang pasti bagi Allah, yang tetap bagi Allah, dan layak dengan kesempurnaannya. Layak dengan kesempurnaan. Itu yang paling nak kita pegang. Apa pun sifat nak kita nisbahkan Allah Ta'ala ni, ya, mestilah layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kalau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tiada kepada ada, kita ni baharu. Ini bermakna kita tidak sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi sifat-sifat itu tak layak bagi kita. Dan boleh katakan sifat itu tak wujud bagi kita. Maka hakikatnya, yaitu sifat wujudiyah yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menyebabkan ada perkara yang lain, yaitu maknawiyah. Sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menyebabkan ada perkara yang lain, yaitu maknawiyah. Dan sifat-sifat ini mawjud pada kharij, pada zahirnya, dan mawjud, ada dia pada zihn, dalam fikiran, boleh difikirkan. Jadi sifat ma'ani ini berdasarkan apa yang ditakrifkan oleh para ulama ilmu kalam, ulama mutakallimin, ya. Ada pun bagi ulama tasawuf, mereka ada pengertian lain berkenaan dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab ma'ani itu bagi mereka bukannya makna, sebagaimana yang diterjemahkan, yang ditakrifkan oleh ulama kalam. Tapi orang tasawuf, orang sufi, mereka mengertikan ma'ani itu ialah ma'an, ya, bersama, sifat bersama, ya. Jadi sifat bersama, maknanya sifat itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi kalau ada pada hamba menjadi qadar tertentu, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada qadar, tidak ada had. Seperti sifat tadi, qudrah, iradat. Kita pun ada qudrah, ada iradat. Kita pun ada ilmu. Kalau tak banyak sikit, kita hidup, ayat kita hidup. Kita sama, kita dengar, kita basar, ya, kita kalam. Allah berkata, kita baru kata, ini ada kebersamaan sedikit demi sedikit, walaupun tak banyak, walaupun sikit. Jadi dikatakan ini sifat ma'ani, sifat bersama. Tetapi kalau dinisbahkan kepada hamba, ada had dan qadarnya. Tetapi bila dinisbahkan kepada Allah, tiada had dan tiada qadar. Boleh faham ya? Tiga sifat itu, tiga kategori sifat itu, sifat nafsiyah, ya, satu saja sifat nafsiyah yang wujud, itu saja. Atau berbalik dari sifat zatiyah, ya, itu yang subut. Subut itu adalah tetap, tidak boleh ubah-ubah lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut zat tu faham, betul faham tentang zat. Kalau ilmu sains, zat tu lain. Zat besi, ya, zat itu vitamin ke apa, ke protein ke apa, itu semua zat. Ya. Benda yang keluar dari takrifan sains itu, zat itu benda yang keluar daripada zat. Agak ganjil takrifannya. Sebaliknya, apa yang dipahami dalam ilmu kalam, zat itulah asalnya, teras dia. Kalau pokok itu dia teras dalam tu, itulah zat yang sebenarnya. Yang kalau tak ada teras tu, ya, ataupun benih dia, ataupun yang seri dia, ataupun teras dalaman tu, yang lain pun takkan dulu. Kulit tak ada, kayu pun tak ada, akar dia pun tak ada. Jadi zat Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang apa ni, yang tak mampu nak difikir oleh akal kita kalau kita tidak mendatangkan sifat-sifat lain untuk bersama dengan zat.
tak berdaya akal kita memikirkan. Sebab dia muhit, dia meliputi, meliputi alam. Kalau muhit, Allah muhit itu dalam Asmaul Husna. Muhit itu meliput. Tidak ada ruang lain yang boleh tidak, zat itu tidak terpaut pada masa, tidak terpaut pada tempat. Di mana kita nak lari? Kan? Ainal mafar, kata Allah. Ya? Mana kamu nak lari? Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Ya? Wallahu a'lam. Setakat itu untuk kita simpan dulu, ya. Satu qasidah pendek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Ya syafi'al wara, salamun alaihi ya nabiyal huda, salamun alaihi khatamul anbiya, salamun alaihi sayyidul asfiya, salamun alaihi ya syafi'al wara, salamun alaihi ya nabiyal huda, salamun alaihi khatamul anbiya, salamun alaihi sayyidul asfiya, salamun alaihi ahmadu laysa mislaka ahadun, marhaban marhaban, salamun alaihi wajibun hubbuka alal makhluki ya habibal ula, salamun alaihi ya syafi'al wara, salamun alaihi ya nabiyal huda, salamun alaihi khatamul anbiya, salamun alaihi sayyidul asfiya, salamun alaihi a'zamul khalqi asraful syarafa afdalul anbiya, salamun alaihi mahbatul wahyi man zalil qur'ani sahibal ihtida, salamun alaihi ya syafi'al wara, salamun alaihi ya nabiyal huda, salamun alaihi salamul anbiya, salamun alaihi sayyidul asfiya, salamun alaihi isfa'li ya habibi ya muljaza anta syafi'una, salamun alaihi kushifat minka zalmatun zulma'i anta badrud daja, salamun alaihi ya syafi'al wara, salamun alaihi sayyidi ya nabiyal huda, salamun alaihi khatamul anbiya, salamun alaihi sayyidul asfiya, salamun alaihi tal'at minka kawkabul irfani anta syamsul duha, salamun alaihi lailatul isra'i qalatil anbiya marhaban marhaban, salamun alaihi ya syafi'al wara, salamun alaihi ya nabiyal huda, salamun alaihi ya khatamul anbiya, salamun alaihi sayyidul asliya, salamun alaihi maqsudi ya habibi laysa siwak anta maqsuduna, salamun alaihi innaka maqsadi wa malja'i innaka mudda'a, salamun alaihi ya syafi'al wara,
سلام علي نبي الهدى سلام علي خاتم الأنبياء سلام علي سيد الأسفياء سلام عليه صلوات الله على المصطفى أفضل الأنبياء سلام عليه هذا وأولى غلامك يا سيدي منهم يا مصطفى سلام علي يا شفيع الورى سلام علي يا نبي الهدى سلام علي خاتم الأنبياء سلام علي سيد الأسفياء سلام عليك. Seterusnya kita menggunakan kitab Bunyatul Musalli dari Al-Alimul Allama Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Untuk punya kitab surat berapa? 65. Surat 65 ya. Surat 16. Saya di kitab Jawi 16, kitab Bumi 65. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Riwayat daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan Al-Basri tidak meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beliau meriwayatkan daripada sahabat Nabi. Kerana Hasan Al-Basri tidak berkesempatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sempat bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama Sayyidina Ali radhiyallahu wajah. Ada juga ulama yang berpendapat Hasan Al-Basri tidak sempat bertemu dengan sahabat. Ada ulama yang berpendapat, terutama ulama tasawuf sufi, berpendapat bahawa sempat ada bukti menunjukkan Hasan Al-Basri sempat bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia radhiyallahu anhu bukan untuk sahabat. Dia untuk sahabat radhiyallahu anhu taradhi dia bagi. Dan untuk orang-orang di kalangan para ulama itu mustahab kita doakan juga dengan radhiyallahu anhu. Jadi saya sebut tadi ya, tidak tadi saya sebut radhiyallahu anhu. Kerana dia tidak berhenti pada sahabat saja. Ulama, para awliya, para tabi'in, para salafus saleh juga kita taradhi. Sebenarnya kita sangat-sangat bersangka baik dengan mereka disebabkan jasa-jasa dan bakti pada ulama itu. Ini adab ya. Adab bagi khususnya orang sufi lah, memang taradhi tadi ya. Dia Hasan Al-Basri juga dikenali sebagai Sayyidul Tabi, iaitu penghulu bagi para tabi'in. Penghulu bagi para tabi'in. Dan beliau pernah satu ketika selama 30 tahun tidak pernah tersenyum. 30 tahun tidak pernah tersenyum, diriwayatkan oleh anak murid dia ribuan masalah sini ya. Sebab apa dia tanya pernah tersenyum kan? Sebab dia takut sangat dengan neraka Allah. Allah berikan kita sempat tersenyum 70 tahun asal masih berjalan. Dan ketika wafat ya, jenazahnya dirusuk dan tidak ada laluan lain ya, dalam kota Baghdad tu, kota Basrah tu, melainkan jalan untuk menuju ke kuburan. Jalan lain semua tutup. Sebab apa orang padat memberikan penghormatan terakhir terhadap jenazah ya,
Allah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda bagi orang yang sembahyang itu, bahawasanya bersabda, bagi orang yang sembahyang itu 3 karamah, 3 kemuliaan. Karamah itu kemuliaan. Pertama, bertabur kebajikan di atasnya kepalanya, daripada langit hingga kepalanya. Ada kepalanya ke langit itu dipenuhi dengan kebajikan. Dan malaikat berkeliling padanya daripada 2 kakinya. Malaikat tawaf di 2 kaki hingga langit. Dan malaikat menyeru ia dengan katanya, jikalau mengetahui oleh hamba serta orang yang ia munajat dengan dia, nescaya tiada berpaling ia daripada sembahyangnya. Kalau orang tahulah nampak ahwal yang sedemikian itu, fadilat yang sebegitu, maka tidaklah dia berpaling daripada sembahyang. Kerana dialah hidup di sembahyang saja. Allah. Tapi terhijab dengan khusyuk. Ini kata Hasan Al-Basri meriwayatkan kepada hadis. Maka inilah karamah yang dimuliakan Allah. Dimulia Allah akan orang yang sembahyang. Maka inilah segala sunnah yang tersebut. Itu kesempurnaan sembahyang. Dan adalah adab yang dituntut memeliharakan dia, supaya dinamakan dia orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan haknya. Ketahui olehmu, sunat hay'ah itu tiada dituntut dijabarkan sujud sahwi. Orang yang menunaikan hak, orang memeliharakan sembahyang dan menunaikan hak-haknya. Mendirikan haknya, memelihara dan memelihara sembahyang itu perlakuannya, dan mendirikan haknya. Ketahui olehmu, selesai karamah, kemuliaan. Ketahui olehmu sunat hay'ah. Kita masuk dalam bab yang bersangkut paut tentang sunat hay'ah. Yaitu yang pertama, tiada dituntut dijabarkan, digesa agar sujud sahwi orang yang meninggalkan dia. Tak perlu digesa sujud sahwi bagi yang meninggalkan sunat hay'at. Dan sunat ab'ad itu apabila ditinggalkannya akan dia sama ada dengan lupa, tak sengaja, atau dengan sengaja. Jadi sunat digesakan dia, dijabarkan dia dengan sujud sahwi. Iaitu yang 8 perkara, yang 8 perkara yang telah tersebut dahulu, iaitu tasyahud awal atau qunut subuh. Ini termasuk dalam mazhab ini, menunjukkan bahawa kitab ini merujuk kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Sebut qunut subuh, mana dijabarkan di gesa agar sujud sahwi. Atau qunut witir, atau qunut witir pun begitu juga. Jadi sunat ab'ad, tinggal sujud sahwi. Qunut witir biasanya di nisful akhir, separuh yang terakhir bulan Ramadan. Itu pun kalau ditinggalkan maka sujud sahwi.
Dan salawat atas Nabi itu bagi mazhab Syafi'i ya. Mazhab Hanafi dia lain. Kalau kita pergi India, Pakistan, Bangladesh, itu dia tak ikut mazhab, tak namanya kita dia kedudukan sunatnya. Dan selawat atas Nabi pada keduanya seperti dahulu sebut kenyataannya, maka sunat ia sujud sahwi. Selawat atas Nabi SAW terlupa, maka begitu juga hal keadaannya. Sunat ia sujud sahwi. Berat juga kalau lupa selawat dalam sembahyang pun, lupa selawat atas Nabi SAW tak sengaja, lupa, mesti ada, mesti report balik, kena report. Sebab apa? Pentingnya mengingati Nabi SAW dalam solat. Solat kita ni, seperti saya jelaskan sebelum ni, bukan kita diperintah mengingati Allah saja, tidak, bahkan mengingati Nabi SAW. Disebut dalam solat apa peringkat beginilah. Sekiranya walaupun terlupa, tak sengaja, tak selawat, maka itu salah. Kenyataan ini maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia selawat tadi akan salah suatu daripada yang 8 itu. Salah satu dari yang 8 tadi ya, yaitu atau ia mengerjakan suatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan dia dengan lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek. Memanjangkan rukun yang pendek, duduk antara dua sudut, rukun pendek tu. Dia panjang duduk dia supaya melebihi qadar sujud. Contohnya, iaitu tidak duduk antara dua sudut dan seperti berkata dengan sedikit, ya, berkata dengan sedikit perkataan atau makan dengan sedikit, ya, walaupun sisa makan cicilan gigi, atau melebihkan rakaatnya dengan lupa, maka sunat sujud sahwi. Ya, tercakap sedikit, tertelan sedikit, ya, terminum sedikit, maka sunat sujud. Hanya untuk menyempurnakan sunat abah. Kalau tidak tak sempurna sunat abah tadi. Atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti membaca Fatihah di dalam rukuk, ya, membaca Fatihah dalam rukuk atau di dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyam. Ketika berdiri baca tahiyat pula, ya, itu memindahkan rukun qauli. Maka sunat dia sujud sahwi. Ya, jikalau tiada membatalkan dia sembahyang, sembahyangnya dengan sengajanya, sekalipun sebab dia meninggalkan dia tahaffuz di dalam sembahyang. Maknanya tahaffuz ni mana dia apa? Tak rugi itu dia apa? Berhati-hati, tahaffuz. Ya. Berhati-hati dalam sembahyang. Dalam istilah mazhab kita, mazhab Syafi'i ini ada satu istilah yang menunjukkan dia tahaffuz, iaitu qadar berhati-hati, qadar waspada tinggi. Ada kelebihan mazhab Syafi'i ini, qadar waspada terhadap sesuatu ibadah itu cukup tinggi berbanding dengan
Tapi bukan tak ada, ada. Cuma qadar tidak setinggi mazhab kita. Qadar berhati-hati je Imam Syafi'i. Tahap kewaspadaan tinggi. Ini ada beza yang paling kental. Puncanya berlaku banyak perbezaan khilaf dengan mana. Itu dia. Tahap kewaspadaan Imam Syafi'i sangat tinggi berbanding dengan imam-imam. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat aba'an. Syak pada meninggalkan. Ragu-ragu, ya. Yang tertentu seperti qunut atau tasyahud. Sudah baca ke tidak tadi hang tu, dah ayat akhir ni baca Fatihah. Tu syak tu. Tu syak. Kalau rukun lah, kalau perkara sunat tu, baca kalau bacaan dalam sujud, bacaan dalam rukuk, bacaan dalam i'tidal, ya, itu sunat. Surah ayat lazim itu sunat. Kalau syak tinggal pun tidak masalah, ya. Ini rukun saja, rukun. Jangan bersangkut dengan rukun. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qawli. Rukun qalbi niat, ya. Rukun fi'li perbuatan yang dilakukan anggota tubuh. Rukun qawli itu perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang kita sebut, yang wajib disebut. Syak pada meninggalkan seperti qunut atau tasyahud awal. Seperti syak, adakah ia baca qunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi. Dan demikian lagi jikalau maka ia adakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, rakaat itu, maka wajib ia datangkan serakaat lagi, kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia. Maka wajib belum. Kalau ingat 20 rakaat, maka antara buat atau tidak, maka wajib tambah 1 rakaat. Wajib tambah 1 rakaat. Dan ia mengerjakan dia rakaat itu. Dan sunat ia sujud sahwi, tambah 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Begitu. Ya. Bukan sujud sahwi saja, tambah 2. Kalau rukuk biar rakaat, tambah 1 rakaat, dah tambah 1 rakaat selesai, ya, habiskan rukun semua, ya, maka diikuti dengan sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yasbih. Bacaan. Dan jika hilang syaknya, itu dahulu daripada salamnya, sebelum salam lah. Hilang syaknya sebelum salam. Sebelum bagi salam dia dah yakin, tak yakin. Mula-mula tadi syak, tapi sebelum dia bagi salam dah tak yakin pula. Tak buat dah. Ya. Adalah ia rakaat yang keempatnya, sekalipun kerana taraddudnya pada lebihnya. Ya. Adalah ia rakaat yang keempatnya, sekalipun kerana taraddudnya pada lebihnya. Maka dia cukuplah rakaat itu kalau dah yakin. Dan demikian lagi sunat sujud sahwi jikalau ia tinggalkan tasyahud awal, maka berdiri ia sebelum lagi betul sekira-kira sampai ia kepada had rukuknya. Belum sampai had rukuk, tinggi dah terangkat dah lutut dia, ya? Dan lebih sebelum lagi betul berdiri yang memada ia pada qiyam. Belum sempurna berdiri lagi, masih terbongkok-bongkok lagi.
atau ia tinggalkan dia kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya. Nak sujud tu dia naik pula balik semula untuk baca kunut, tapi belum sujud lagi. Baru terkongkok-kongkok nak sujud, naik semula berdiri untuk baca kunut. Seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud, maka sujud sahwi pada segala surah tersebut itu. Kena sujud sahwi juga, ya. Kena sujud sahwi juga. Gambaran yang macam itulah keadaannya. Terlajak lah kata, terlajak, kena sujud sahwi juga, walaupun baca kunut. Dalam masa tamu je Ustaz, dia dah berdiri berlebih hukum. Adakah Adakah bantal je? dia dah berdiri? Kadang-kadang ada orang berlaku dia dah dia pun dia dah berdiri tegak lah, dia turun balik untuk tahiyat. Itu dah termasuk rukun tu. Itu yang dikatakan tadi. Dia telajak, istilah telajak tadi kan? Telajak. Istilah telajak itu sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi juga. Walaupun dia berdiri tegak. Walaupun dia berdiri. Bukan batal ke Sebab dia dah menambah pergerakan tu. Pergerakan tu bukan istilah menambah, tapi dia tak muafakat macam Nabi buat. Jadi mungkin disebabkan lalai, qaflah dan sebagainya yang nak kembalikan kepada tauhid semula. Sujud sahwi ini sebenarnya untuk kembalikan kita kepada tauhid. Yang mana dalam sembahyang tu kita telah bercampur baur antara tauhid dengan syirik, tauhid syirik. Tadi bercampur-campur tu, itulah yang kita kembali tasbih dalam sujud sahwi. Walaupun di sembahyang jemaah, ketika imam tu di sembahyang jemaah dia kena buat Walaupun main jemaah. maknanya imam bagi salam, dia bismillah. Ya. Lepas imam bagi salam, maka dia salam. Sujud sahwi ni dia tidak kira solat fardhiyah ataupun solat jemaah. Surah yang tersebut itu jikalau lupanya atau jahilnya, lupa atau jahil, atau tak tahu, tak belajar dan sebagainya, pun kena sujud sahwi juga, walaupun jahil. Dan jika kembali ia kepada qunut atau kepada tasyahud awal, padahal sudah hampir ia kepada qiyamnya atau hampir kepada sujud, maka pada qunut batallah sembahyang. Itu kalau dah bukan telajak lagi dah, memang dah jalan terus tu. Ataupun dia patah balik, dia ghostkan balik secara sempurna, maka batal. Jika sengaja ia meninggalkan keduanya tetapi tiada sunat, jika sengaja meninggalkan keduanya tapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi bangunnya berdirinya. Jika yang meninggalkan tasyahud awal sampai kepada had rukuk atau turunnya, padahal yang meninggalkan qunut kerana sedikit perbuatannya, maka segala surah keadaan itu, gambaran itu tadi yang tersebut itu, jika imam atau orang yang sembahyang sendirinya, maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsil lagi, hanya wajib dia kembali mengikut imam pada barang yang tempat imamnya, melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah ia mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyang, seperti ia qiyam sudah betul tempat perdiriannya, maka kembali pula ia kepada duduk membaca tasyahud atau sujud, atau sudah sempurna menghantar anggotanya yang 7 itu tadi, anggota sujud,
maka kembali pula ia kepada kunut, maka tiada harus makmum mengikut kembali berserta dengan imamnya, tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya. Tunggu imam, ya. Jika sudah ia berdiri serta imamnya pada surah, pada gambaran sedemikian, ya, meninggalkan tasyahud awal atau belum lagi berdiri ia, maka kembali imamnya duduk tasyahud awal padahal ia sudah berdiri betul. Wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Ya, maknanya apa? Kena tunggu imam tu membetulkan kedudukannya. Sebab imam yang salah. Imam salah, kita ikut. Inilah lurus bendul nama dia. Jadi kita dah tahu hukum, tapi imam tu salah, kita tunggu imam tu betulkan keadaan. Jangan ikut kesalahan yang dia buat. Itu sepatutnya dalam semua keadaan. Ini sebagai contoh, ya, kita berikan tadi. Di luar pun macam tu juga lah kalau pemimpin yang salah, ya. Apa tak wajib kita mengikuti, kita tunggu dia betul. Kalau dalam isu macam tadi saya pertama cakap tu, Baik. yang dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal padahal sudah hampir kepada qiyam atau hampir pada sujud pada kunut, batallah solatnya, sembahyangnya, jika sengaja ia meninggalkan keduanya. Jadi kalau dia dah sempurna dengan tahiyat tu, dan batallah solat dia, Ustaz. Katakan dia kedua dia tahiyat tu terlupa kan, dia dah bangun straight sampai hidupnya tu, Ya. batal tak solat dia? Batal kan? Okey. Sekarang ni dia bangun tu dia kunut ke tak kunut? Dia tengah sembahyang, Ustaz. Masih tengah rakaat kedua kan? Tak dua, okey. Mana sekiranya kalau dia katakan dia tinggal terus, tahiyat tinggal terus. Yang saya faham, minta maaf kan, saya faham kalau dia belum lagi sempurna dia punya tu, dia sudah rukuk, maka dia duduk balik, dia baca tahiyat, maka dia kena ganti dengan kunut, betul tak? Nanti akan sujud sahwi. Sujud sahwi maksud saya. Tapi kalau dah sempurna dia, maka kalau ikut saya faham, berarti dia kata batal lah tak? Batal. Batal. Kalau imam takkan makmum. Jangan kalau imam. Okey, kalau imam kalau dalam keadaan imam yang telah pun naik semula, kan, dia tinggalkan tahiyat, dia terus naik qiyam, ya. Adabnya makmum, kalau makmum lelaki lah, atas sebut subhanallah, tegur imam, tegur, subhanallah, ya, menegur imam tu. Dan kalau imam tu kalau tegur dengan subhanallah tasbih tadi, ya, maka jika dia apa ni, dia teruskan juga, maka di situ berlaku batal. Dia kena gantilah makmum. Makmum tak batal. Makmum tak batal. Yang batal imam saja. Makmum tak batal. Kalau katakan imam tergentut, kan? Yang batal imam. Makmum tak batal. Makmum kena teruskan dengan imam yang baru. Ataupun imam tu dia teruskan solat dia, makmum ikut dia. Ikut solat tu. Dan imam kena mufaraqah. Imam kena mufaraqah dan yang belakang imam kena naik jadi imam. Itu makmum yang berada di belakang imam naik jadi imam, supaya tak berlaku mufaraqah makmum yang lain. Jadi itu keadaannya. Jadi kita faham betul-betul tadi tu. Dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal,
Padahal sudah hampir kepada qiyamnya. Tidak, tapi tak kembali, tak patah balik. Gostan balik untuk baca qunut dan untuk baca tasyahud. Atau hampir dia kepada sujud. Dia gostan tu hampir kepada sujud. Pada qunut tadi, maka batal sembahyang. Ini gostan yang dah masuk rukun, batal sembahyang. Tapi kalau gostan tu masih belum masuk rukun, antara agak-agak tu, itu sujud sahwi. Kalau telajak tu lah dia lupa, dia tak gostan, dia jalan terus. Itu sujud sahwi je. Itu sujud sahwi, tak batal. Termasuk lupa atau jahil, lupa atau jahil, tak sengaja atau bodoh, tak belajar, itu sujud sahwi juga. Sampai mana tadi? Ya, baik. Maka kembali imam dia duduk tasyahud awal, padahal dia sudah berdiri. Betul wajib makmum itu berdiri dan jangan ia duduk berserta dengan imamnya. Demikian lagi jika sujud imam, padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum, kemudian kembali imam kunut, maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya. Tetapi wajib ia turun sujud. Maka adalah dua keadaan surat, dua gambaran ini, tiada harus makmum mengikut imamnya, kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya. Imam mesti patah baliknya, ya. Jika bersalah sebab lupanya atau batal sembahyangnya, maka adalah orang lupa, tiada harus kita ikut akan dia. Itu basic dia. Dia punya asasnya. Orang lupa, orang yang lupa ni tak harus kita mengikut dia. Apa dia cakap ke, apa perbuatan dia, apa tulisan dia, kita tak harus ikut. Sebab dia memang jadi orang yang pelupa. Dan jikalau tiada batal sembahyang sekalipun atau sengajanya, maka batallah sembahyang itu, tiada harus kita ikut akan dia. Maknanya solat sembahyang imam itu tadi. Bermula sujud sahwi itu di kaedah pula. Itu permasalahan masail tadi, ya. Permasalahan tadi nanti kita akan belajar. Ini kalau tadi imam masjid pun dia orang tahu dah, ya. Sujud sahwi pula dua kali sujud. Dan jikalau banyak lupanya sekalipun, walaupun banyak lupa dalam solat tu, 3-4 rukun dia tak buat, ya, lupa atau jahil, maka sujudnya tetap 2 kali, tak perlu sujud tambahan. Sekalipun wajib ia meniatkan sujud sahwi. Kita lupa Fatihah lah, mana kita sujud sahwi. Tidak, okey, tak apa sujud sahwi. Tolak yang sama. Lupa tayat awal, tak apa, nanti saya sujud sahwi. Kita niat dah nak sujud sahwi. Sebab dah lupa tadi, tiga rukun dah lupa. 3 kali niat nak sujud sahwi, disatukan jadi 2 kali sujud sahaja. Walaupun 3 rukun tadi dilupakan. Itu keadaan dia. Dan tempatnya dahulu daripada salam dan kemudian daripada tasyahud.
sebelum beri salam, ya, dahulu daripada salam maksudnya apa? Sebelum memberi salam. Kemudian daripada tasyahud maksudnya apa? Selepas tasyahud. Dan solat seperti sujud sembahyang pada syaratnya dan segala sunatnya. Perlakuan itu sebagaimana sujud yang ada seperti dalam solat. Dan perkara-perkara sunat dan sujud itu juga diamalkan pada sujud sahwi. Dibacanya padanya subhana man la yanamu wa la yasqu. Subhana man la yanamu wa la yasqu. Wallahu a'lam sakatuhu. Ustaz boleh tanya soalan? Ya. Sebab sujud sorry, dulu saya awal dengan kunut ni dia sudah Surat apa? abad Surat apa? abad. Jadi kadang kita dah terlupa kunut, kita terus sujud je Ustaz. Dan kita ganti dua sujud sahwi. Maknanya kita tak ada reverse balik Ustaz kan? Maka tak batal solat kan? Tak batal solat, tak batal. Maknanya kalau perbuatan kita nak reverse tu, bawa dia batal Ustaz kan? Ya, reverse ni batal. Kalau kita terus je, walaupun tahiyat kita terlupa, kita lapis je dengan sujud sahwi Ustaz kan? Ya, ya. Itu dalam penjelasan. Sunat Mu'ad itu meninggalkan digesa sujud sahwi dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi kalau kita tinggal tak sujud sahwi, mana kita masalah lain lah. Kita tak boleh nisbahkan solat kita itu mengikut cara yang ditimbulkan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan kita ni tertakluk di bawah sultan kita Syafi'i. Tak boleh buat apa, no choice. Sultan Melayu yang diiktiraf sebagai ketua agama juga oleh Syafi'iyah, dan kita no choice. Kita dan sultan tu diarahkan mufti-mufti yang menguasa. Dia dah satu bahulah soal perpaduan tu. Ini perpaduan umat Islam. Maka satu mazhab ini dipelihara oleh ulama ni. Ulama yang menguasa. Jadi kalau kita katakan kita tinggal kunut, kita tak sujud sahwi, maka itu nisbahkan kepada diri kita tadi. Kita istiak kita study dengan Imam Syafi'i, ada istiak. Dan kita tak boleh ngajar orang lain. Sebarkan, buat macam aku buat tauhid. Haram. Sebab itu istiak kita tidak diiktiraf oleh syarak. Tapi solat tidak apa-apa, kan? Baik. Kita sambung pada menggunakan kitab Penawar Bagi Hati bagi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia Al-Majidi radhiyallahu. Terakhir kitab Jawi sampai buku surat 32, kitab Rumi buku surat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun
fi a'lal jannati wa man tarakahu wa huwa mubtilun bunya lahu